Oh, lagi parking balik. Parking balik di Bigai tak ada buat apa. Tapi semakin ramai yang besar kepala atas sikap dimanjakan, disayangi, dibelai. Kiri atas pentas bagi ceramah macam nak putus urat suara terjerit-jerit. Tapi bila dah ada kuasa, apa yang korang buat? Fuki dah Ini bukan dia punya tapak, bukan merah punya. Dia cerita cakap apa boleh. Ini bukan merah tau. Ini bukan tempat dia punya tau. Lagi cerita dengan aku macam-macam. Sabar, cakap dengan siapa? Di BKL. You apa? Cakap di BKL siapa? Cakap di BKL siapa nama? Siapa nama di BKL? Siapa nama di BKL kau? Siapa nama di BKL kau cakap dia cakap boleh kasih malam apa? Parking kau dah apply lah apalah apa? Mana? Ini apa? Ini orang. Cakap. Kau cakap kau parking kau dah bayar lah apalah mana? Mana? Kau sembang apa tadi? Nanti saya pergi. Kau telah campak aku punya dekat kereta aku apa hal? Mau dengan aku? Mau dengan aku? Apa? Pukima. Gimana 5 tadi? Janganlah. You sudah parking ready kapan? Baliklah. Janganlah. Okey, sudah. You sudah parking, sudah. Balik. Lu mana? Kerja sini juga? Mana ada saya kerja sini juga? Bukan? InsyaAllah. Kerja sini juga. Saya kerja apa? Saya kerja sini. Oh, lagi parking balik di BKL tak ada buat apa. Melayu, tengok di BKL. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Selamat meneruskan ibadah puasa. Dan yang pastinya kita bersyukur kerana dapat menjalani ibadah puasa dalam keadaan aman dan makmur, tenteram lah kiranya. Ya ke tenteram ya kan. Tapi dalam hati berkecamuk ni kan. Jadi apa yang saya nampak tu, mungkin ini ikut video tadi tu, sebagainya adalah itu yang dikatakan Melayu angkuh. Wah, dia jadi taiko nampak kan. Dia tendang kerusi meja peniaga asing. So kat sini betul lah maksudnya. So Melayu memang angkuh di negara sendiri. Majoriti kan, disebut majoriti. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kat sini saya pun tak berapa nak tengok video tu. Dan kita tak nak lah, saya pun tak nak lah orang kata mengulas lebih-lebih tentang kenyataan beliau itu. Adakah angkuh tu memang satu kenyataan sedang berlaku, sikap angkuh tu dalam kalangan kita orang Melayu, ataupun jangan bersikap angkuh. Yang itu anda nilaikan sendiri dalam video ucapan beliau yang baru-baru ni, yang viral lah kat sini. Okey, berbalik kepada video berada tadi, kita boleh dapat saksikan semalam saya tengok ada 4 video. Dan bermaksud dia masih lagi baru dalam YouTube channel dia. Dan setiap video tu mendapat tontonan setakat semalam lah sebelum saya tidur 100 lebih view. 100,000 lebih view tontonan. Dan itulah mungkin salah satu, bukan mungkin tapi pastinya itu salah satu cara beliau untuk meluahkan isi hati dia dengan dia create satu channel YouTube dan dia upload video tu untuk kita sama-sama rakyat Malaysia yang orang kata angkuh ni untuk menilai sendiri. So dengan keangkuhan orang Melayu kita, maka ternyata kan warga asing, pendatang asing, okey, cukup berbudi bahasa, cukup menyumbang kepada ekonomi negara, cukup mematuhi undang-undang negara. Kat sini kronologinya, okey, saya dapat nyatakan di sini bahawa beliau, brother kita ni, dia nak parking. Maklumlah sekarang ni parking bukan senang dapat. Okey, masing-masing dah keluar untuk cari barang, persiapan hari raya kan. Jadinya parking susah nak dapat. Jadi dia nampak ada satu parking tu ada meja kerusi peniaga restoran tu kan. Dan saya pun tak pasti itu Rohingya ke Bangladesh. Okey. So dia rasa dia ada hak dia. Hak dia untuk parking di situ. So dia pun marah. Mungkin pada peringkat permulaan dia tegur elok-elok, tapi disebabkan budi bahasa dan juga kabel yang besar, dan dia rasa memang hebat di Malaysia ni, dia dah bayar di BKL ke apa ke macam tu. So dia pun membentak dan melawan, dan mungkin brother tu jadi marah. Okey. Tapi bagaimana sekalipun, kita orang Melayu, ini bukan resis tau. Kita nak cerita pasal majoriti. Tanah Melayu kita ni. Kalau kita orang Melayu, kita berada di luar negara, berniaga, mencari makan di luar negara, adakah kita akan besar kepala macam tu? Adakah kita berani membentak, meninggi suara kepada rakyat tempatan di luar negara? Saya yakin tidak. Kan?
Malahan saya semasa buat lawatan ataupun bekerja ataupun perniagaan saya masa rajin ke China sebelum PKP, kan? Ada kenyataan daripada peniaga-peniaga warga China menyatakan mereka suka dengan cara orang Melayu ni cukup berbudi bahasa. Nampak kat situ. Mereka suka, kan? Dan saya jaga image tu dan saya jaga. Saya masih ingat lagi dalam penerbangan kapal terbang daripada Malaysia nak balik ke China. Dia. Sebelah saya tu ada warga China. Dia kira pelancongan lah. Dia melawat Malaysia nak balik ke China. Dan tiba-tiba pramugari pun datang untuk serve makanan. Saya dah buat booking awal dan order makanan awal. Di sebelah saya ni warga China ni dia tak buat booking awal. Tapi makanan masih ada dan masa nak bayar tu dia tak cukup duit. So apa yang saya buat? Kan? Berapa ringgit lah sangat. Saya pun tak ingat lah mungkin berapa ringgit. So saya belanja. Itu adalah tindakan orang kata pahala satu. Kedua, kita mempromosikan budi bahasa Malaysia. Dan memang saya yakin bila dia balik negara dia, dia akan bersyukur dan dia akan bercerita betapa baiknya kan orang Malaysia ni. Kan? Tak kira lah Cina, Melayu, India, betul tak? Okey. Okey, tapi berbalik pada warga asing tadi. Okey. Ya betul, mungkin dia dah bayar kat DBKL untuk parking tu. Kan? Tapi apa salahnya kalau dia buat keterangan ataupun balas balik dengan cara yang lembut? Bukannya membentak melawan kan, macam negara bapak dia. Kan? Macam negara asal dia. Nampak kat situ. So maknanya kat sini memang pada saya, walaupun berada tu salah, walaupun DBKL telah dibayar untuk parking tapak tu, tetapi pada saya warga asing ni memang kurang ajar. Besar kepala. Kan? Tapi tak semualah. Tapi semakin ramai yang besar kepala atas sikap dimanjakan, disayangi, dibelai. Kan? Tadi saya nak minta bantuan di ruang komen. Agak-agak mana di pihak yang benar ni? Komen yang mudi-mudi lah bulan puasa ni. Okey? Tapi kadang terlepas juga bulan puasa ni kan. Okey. Jadi kat sini dia tak berada tu kata tak ada petak merah, tak ada. Yang ada tu petak kuning. Nampak kat situ. Okey. Dan seorang lagi yang dia tegur tu kan ada, saya rasa warga asing juga. Dia pun boleh membentak juga kan. Membentak juga brother ni. Apa? Lu benar kerja sini juga? Mana ada saya kerja sini juga? Bukan? InsyaAllah. Kerja sini juga. Saya kerja so apa? Tak boleh. Pada saya you ada hak untuk bersuara ataupun landasan undang-undang, mungkin ambil tindakan undang-undang, laporan polis ke apa dan sebagainya. Tapi tolonglah kan. Sampai bila kita ni nak dibangsat di negara sendiri, kan? Kita dipijak-pijak. So tang mana yang kita dikatakan angkuh ni, kan? Tang mana? Kalau kita tengok dia ada petik DBKL. So saya sampai sekarang tak nampak lagi mana-mana pihak atasan DBKL ataupun pungut kuasa yang mana-mana negeri yang berani keluarkan kenyataan ataupun sidang media untuk membidas, untuk membalas kan tuduhan-tuduhan DBKL tak buat kerja, DBKL makan rasuah, DBKL macam-macam lah, pumpang semua. Tak ada. Yang ada bila viral nanti buatlah sedikit operasi besar-besaran kan, tangkapan immigration pun turun buat tangkapan ke apa ke, esok lusa dia on balik. Ini sama juga pengalaman saya semasa masa di Shah Alam Section 26 yang di masa tu dibawa MPSJ je kan. Kedai judi mesin tu di belakang kedai saya, masa tu saya menyewa di sana kan. Saya pernah nampak isteri datang cari suami, sampai masuk ke pusat judi tu tarik telinga suami untuk balik. Melayu. Lepas tu pernah lah beberapa kali, setahun adalah 2 atau 3 kali kan, operasi besar-besaran konon kan, merampas mesin-mesin judi tu kan. Berpeluh ketiak kan, penguatkuasa tu beramai-ramai datang buat rampasan. Lepas hari 2 on balik kan. So maknanya kredibiliti ataupun penguatkuasa ni dia sinonim dengan rasuah. Ya, tanya ni kan. Sinonim sangat dengan rasuah. Sampai bila? So dimintalah kalaulah video ni dapat ditonton oleh Perdana Menteri ke-10 PMS kita dan bersama dengan Kerajaan Perpaduannya, Kerajaan Perpaduan. Korang dulu sebelum berkuasa, sebelum menteri, sebelum PRU 15, bukan main lagi, diri atas pentas bagi ceramah macam nak putus urat suara terjerit-jerit. Tapi bila dah ada kuasa, apa yang korang buat? Mati itu benar. Tak ada siapa pun yang boleh lari daripada malaikat maut, walaupun cepat atau lambat sesaat. Tetapi korang ni, ahli politik, menteri-menteri ni kan, sebelum mati, tinggalkanlah nama yang baik-baik untuk kenangan di generasi akan datang. Korang tengok pemimpin pejuang kemerdekaan, pahlawan-pahlawan Melayu dulu ni, skrip aku ulang banyak kali dah ni. Sebelum diorang meninggal dunia, dan sekarang dah meninggal dunia pun, kita sebut nama mereka. Al-Fatihah pertama, kedua sanjungan, pujian, ketiga kenangan, gambar-gambar apa semua.
So korang ahli politik ada sekarang ni, kan, apa yang korang buat? Kan? Duk makan gaji, konon lah potong berapa persen daripada gaji tu menyumbang sangat ke pada ekonomi negara. Gaji korang tu yang potong berapa persen? 5%, 10%, 20%. Lepas tu duk pergi luar negara melawat sana melawat sini. Sekarang zaman apa? Zaman ujung jari. Kan? Masa PKP dulu boleh pula meeting online. Ini pergi mesyuarat ke, pergi apa melancong ke apa ke, kan? Baru-baru ni viral PMX pergi Arab Saudi, kan? Jumpa siapa? Kan? Lawatan siapa yang sambut? Tu cari sendirilah siapa yang sambut. Okey? Pihak pembangkang pun dah menceritakan, kan? Tahap mana pemimpin ataupun Perdana Menteri kita sekarang apabila melawat ke negara Arab Saudi, kan? Sambutan di sana berbeza dengan sambutan yang diterima oleh Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ni, termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Najib Razak sebelum ni lah. Raja Arab Saudi ataupun pemimpin yang lebih tinggi. Ini saya dah fahamkan apa? Perdana Menteri ataupun menteri apa yang sambut PMX kita di Arab Saudi baru-baru ni, kan? So ini lawatan rasmi ke lawatan ataupun pergi umrah? Nampak ke situ? Okay. Itulah, berbalik pasal video tadi tu, kan. Fikir-fikirkanlah. Okey. Dan ending video ni best, kan. Yang ni best. Ini keberanian beliau. Ni kita kena buat tindakan. Mana-mana Rohingya ni yang naik motor tanpa lesen atau naik kereta, kan, ambil kunci. Kan, ambil kunci, tunggu polis. Kan. Jangan kata, oh brother, adalah orang komen, saya cuma buat video-video macam ni, berani turun padang dah. Minta maaf cakap, kan, saya pun sibuk di sini dan saya jaga kawasan saya sini. Kalau tengok dalam YouTube channel saya, tindakan saya ada kepada warga asing yang di kawasan sini lah, kan. Dan akan berterusan nanti. Dah ada orang yang mula-mula tindakan saya tu mendapat dalam guru asal lah, mendapat dipertikaikan lah, kan. Dia kata kenapa nak ambil tindakan macam ni, biarlah ni orang Islam, bantu sesama Islam. Orang Islam warga asing, okay fine. Kalau saya jawab balik dengan makcik tu, dia kata warga asing datang cari besi buruk, tak ada lesen memandu. Saya nak tanya makcik, kan, kalau, kan, itu kalau dia tengok video ni lah, kalau warga asing ni memandu tanpa lesen di kampung tempat area saya niaga ni, tiba-tiba langgar budak sekolah ke, langgar anak makcik ke, langgar makcik, langgar suami makcik, langgar anak makcik, kan, adakah makcik nak buat statement yang sama? Tak apa, orang Islam, langgar anak aku, kan, sebab dia orang Islam. Masalahnya kita bukan cerita pasal nak sekat perniagaan dia tetap warga asing, dia kena ikut landasan undang-undang, kan. Nak masuk kampung, memandu kereta, kena ada lesen. Nak menunggang motosikal, kena ada lesen. Kalau warga tempatan tak ada lesen, itu okey lagi sebab senang cerita lah. Kita nak, ni kalau warga asing, kita nak buat macam mana, kan? Insurans tak boleh cover, kan? Nampak kat situ? So jangan kata saya cuma buat video pumpang-pumpang aja. Sebab saya ada dapat komen tu. Saya bersuara ni bukan semata-mata suara saya seorang sebagai individu, tapi suara saya ni adalah mewakili rakyat Malaysia. Semoga adalah pihak-pihak atasan ni dengar dan ambil tindakan lanjut. Kita tahulah, adakah sampai satu tahap rakyat Malaysia akan kembali kepada era rusuhan, penimbunan? Bukan saya nak menghasut. Sampai satu tahap nanti rakyat tak boleh tahan tau. Rakyat tak boleh tahan. Entahlah. So fikir-fikirkanlah. Ni macam-macam viral pada tahun ini, bulan puasa tahun ni, kan? Dengan mana ustaz tak ada tauliah, tak boleh ceramah. Itu fine lah, dalam video lain saya dah terangkan dah. Okay? Tapi yang terbaru tadi, bukan main lagi. Warga asing. Cuba minta bantuan, komen sikit siapa yang dalam video ni. Brother tadi tu siapa dan warga asing tu siapa? Rohingya di hujung video yang restoran tu, kan? Bangladesh ke? So tolonglah, fikir-fikirkanlah, kan? Tersilap kata, terkasar bahasa, seperti biasa, daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya, ampun dan maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye. Okey, hari ni aku ada buat satu ni. Kontras ni, Rohingya ni naik motor, kan. Ni seekor, ni dua, lagi satu dah cabut kunci dengan aku. Sekarang tunggu polis datang. Tengok dia buat macam mana. Tunggu.